Keshnishrevaranjit. Good day, doctor. I need clarification on this DNA issue. What's the effect now? Lama saya berdiam diri dan tidak komen tentang isu satu journal paper, satu scientific study yang dikeluarkan oleh group of doctors daripada Sweden yang mengatakan bahawa yang kononnya mengatakan bahawa vaksin mRNA berupaya mengubah DNA kononnya, ya. Tapi sebenarnya saya sendiri mengambil masa yang sangat lama untuk habis baca journal paper tu, at least 3 to 4 days, untuk faham metodologi, untuk faham apa yang dicuba buktikan dan apa yang telah terbukti, apa lagi loophole yang ada dekat at the end of this study dan sebagainya, ya. Banyak apa ni orang kata, there's a lot of points there dan bukan mudah untuk faham dalam just satu hari like that. Okay, now apa yang saya letak link scientific study tu dekat ruangan komen, saya baru paste tadi, so yang nak tahu soalan Abang Keshwar ni tadi boleh tengok. Dia sebenarnya tajuk dia kata intracellular reverse transcription of Pfizer-BioNTech COVID mRNA vaccine in vitro in human liver cell line. So apa mereka buat? Mereka ambil sel-sel hati. It's a liver cell. Sel hati daripada makmal. Ya, sebuah makmal di Korea ke di Jepun? Di Jepun. Sebuah makmal di Jepun yang menyimpan sel hati manusia. Hai Jasni dari Citra Kedah. Okey, mereka ambil sekumpulan sel hati manusia daripada makmal biologi di Jepun. Ya, yang disimpan lebih kurang 10-20 tahun macam tu. Alright? Dan sel hati tersebut bukan sel hati biasa. Ya, ia adalah kita panggil hepatokarsinoma sel, sel-sel hati yang cancerous, yang mempunyai kanser. Okay, tetapi empunya badan tu dia donatekan, dia sedekahkan sel tersebut untuk kajian-kajian perubatan kepada makmal tersebut di Jepun. Maka pengkaji ini mereka beli sel tersebut. Mereka, kalau dalam medical world, dia kena beli kalau untuk buat research dan sebagainya. So dia orang beli sel hati yang berada di makmal selama 10-20 tahun yang merupakan sel kanser. Ya, jadi dia dah duduk dalam dalam cecair whatever lah, dalam awan selama 10-20 tahun. Dia bukan daripada orang manusia yang hidup. Alright? So dia ambil, apa dia buat, dia suntikkan vaksin itu kepada, dia tak suntik tau, dia kata seeded. Jadi apa benda yang dia seeded tu, macam mana dia seeded tu sebenarnya saya kurang faham lah. Dia macam sapu ke, dia suntik ke, dia buat apa ke, tapi dia kata seeded. Dia masukkan vaksin mRNA ini dalam 3 dos yang berbeza, 5, 10 dan 15 mikrogram per mil, which is very high. Very, very high guys. Lebih daripada 20 kali ganda daripada dos yang diberikan kepada kita. Sebab kita dapat 0.3 mil untuk 50 kilo. That is very, very low. Diorang bagi sangat tinggi. Lepas tu mereka tengok melalui satu proses. Dia panggil macam PCR jugalah. Dia panggil RT-PCR juga. Mereka nak tengok sel line itu berubah ataupun tidak. Dia target satu bahagian daripada DNA tu. Jadi dia tengok line 1 cell, dia kata. Okey, jadi bila dia tengok tu dia adalah guna metodologi dia. Ada saintis yang setuju dengan metodologi dia, ada saintis yang tak setuju dengan metodologi dia. Tetapi dia kata dekat hujung tu pada dia tengok dekat 6, 12 dengan 24 hours. Okay, pada 6 hour, line 1 expression tu tinggi sangat, dia kata. Sepatutnya dia kena banyak ni, tetapi pada jam ke-6, dia jadi macam gini. Jadi disebabkan benda tu naik, mereka rumuskan kemungkinan besar vaksin komponen mRNA itu telah masuk ke DNA dan menyebabkan sel line ni tinggi. Tetapi persoalannya, kalau dia tinggi kat sini,
kat 6 jam dan betul sebenarnya acuan DNA tu diubah pada jam ke-12 dan 24 juga perlu jadi tinggi sebab yalah benda tu daripada mol kan, daripada kilang kan, dia kata bikin mestilah dia continue tetapi dalam study ni pada jam ke-6 sahaja dia menjadi tinggi. Ini yang saya makan masa begitu lama untuk fahamkan the paper sebenarnya. It's not easy to understand, no, guys. That's the truth actually, sebab it's very complex for orang yang bekerja as a clinical physician. Okay, tapi apa dia kata pada jam ke-6 benda tu tinggi. Jadi, tapi pada jam ke-12 dan 24, no. 12 dan 24 or 18 and 24 hours, I can't remember. So, ia memberikan satu macam ni orang kata possibility tetapi tidak dibuktikan secara konkret. Okey, sebab 6 jam naik dia kata mungkin berubah. Tetapi dia sendiri tanya tapi 24 dengan 48 tak naik pula. Kenapa dia jadi macam tu. Alright, so bagi saya lah bila saya dah baca-baca dan sebagainya, saya pun hari-hari yang saya rasa pelik, hari-hari yang saya rasa terkejut dan sebagainya, tapi bila saya baca balik banyak benda. Yang pertama kalaulah orang ambil sel manusia kan, lepas tu dia letak dekat segerumbulan sel ni dia letak 2 kilo gula, lepas tu dia kata kalau makan gula manusia boleh dapat kecil manis, semua manusia akan dapat kecil manis kalau makan gula sebab saya dah letak dekat sel sini. Memanglah dekat sel yang sebegitu kecil tu awak letak punyalah banyaknya gula, memanglah benda tu jadi kencing manis. Tetapi kalau kita makan gula dengan kadar yang stabil, dengan kadar yang sesuai dan dengan constantly, kita tak akan dapat kencing manis. As we know, manusia pun bukan semua orang dapat kencing manis, tapi semua orang makan gula. Semua manusia yang hidup dalam dunia ini mesti makan gula in one way or another. Tak kisahlah dia vegetarian ke apa benda ke, mestilah makan gula kan. Tetapi bukan semua manusia dapat kencing manis, ya. Tetapi kalau mereka buat satu study dengan dos gula yang tinggi, ditengok dalam sel yang begitu sedikit, mungkin dia dapat bukti kan. Kalau di expose kepada gula, sel dapat kencing manis. So it's the dose that makes the poison sebenarnya. Bagi saya, dos yang menjadikan benda tu ubat ataupun racun. Banyak sangat benda tu. Tak boleh nak compare dengan vaksin yang kita ambil. Terlampau tinggi. Dan satu lagi cara dia buat tu. Sebab dia ambil sel daripada makmal. Dan dia juga ambil sel yang dah hidup 10-20 tahun dalam makmal. Dan tak nampak pada jam yang berikutnya. Hanya 6 jam je tinggi. Lepas tu tak tinggi. Jadi ia menimbulkan pelbagai soalan. Now at this point of time bagi saya lah kalaulah ia dibuktikan mRNA vaksin dibuktikan mengubah DNA, sebenarnya vaksin tersebut akan di-recall di seluruh dunia. Alright, tetapi kita tidak ada bukti sebegitu. Bukan tak normal untuk ubat-ubat di recall. Kalau you all tahu ramai orang akan menunggang ayat-ayat tersebut. Ubat ni di recall, ubat tu di recall. Ubat ini, vaksin ini tidak ada recall walaupun kajian ini telah keluar. So bagi saya, pada pendapat saya, saintis-saintis yang lain dan pakar-pakar yang lain, saya tengok banyak critics and peer review by other doctors and scientists. Mereka memang setuju yang no, ia tidak membuktikan apa-apa buat masa sekarang. Alright, so itu jawapan saya kepada brother tu tadi. Bagi saya, pendirian saya tidak berubah. Kalau ada booster, saya masih akan ambil. Selepas keluarnya paper tersebut, saya vaksinkan anak saya dengan mRNA vaksin. Jadi, saya punya pendirian tidak berubah and my trust is still high. Alright.